Kalau dalam fikir jenuh kita. Banyak orang tak makan. Mikail stop blok, jangan tak rezeki. Banyak orang tak sembahyang kan. Malaikat Mikail itu orang tak rezeki kita. Ya. Rezeki cari kita, bukan kita cari rezeki. Maut cari kita, bukan kita cari maut. Ingat dua perkara ni ya. Yang cari kita rezeki, yang cari kita maut. Yang lain kita kena cari. Faham ya? Jadi Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita sambung pada kitab Faridah muka surat 51. Lain-lain perkara yang wajib diiktikadkan. Di bawah tajuk tu nah, insya-Allah. Antara perkara-perkara yang wajib diiktikadkan mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahawa semua yang lain daripada Allah Ta'ala, artinya makhluk, alam dan segala sifatnya sekaliannya itu binasa. Apa juga yang lain daripada Allah, segala sifat artinya apa-apa juga yang wujud, sama ada secara yang boleh kita lihat secara mata kasar ataupun yang tidak lihat secara mata kasar ataupun yang ghaib, maka semuanya itu adalah binasa. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang wujud yang ada itu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala binasa. Fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Itu jelasnya. Melainkan ada 10 jirim. Ada 10 jirim yang tidak binasa, kekal. Kekalnya ada kekal aradi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia kekal sendiri. Allah kekal yang hakiki. Al-Baqi itu Allah, sifat dalam nama-nama Allah yang 99. Al-Baqi artinya kekal, tidak binasa. Lain daripada Allah binasa, ya. Yang akan mencuri itu ada 10 jirim yang tidak binasa, dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada awalan, tidak ada akhiran. Ini 10 perkara. Ada awalan, tidak ada akhiran, kerana Allah kekalkan dia, ya. Yaitu yang pertama sekali yang ruh, ya. Ruh ni bukan semua ruh, ya. Ruh hayawani binasa, akan dibinasakan oleh Allah. Ruh hayawani lain daripada ruh hayawani, kekal. Ruh insani kekal. Ruh hayawani ini akan ada suatu ketika nanti di mana sesudah ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka na'udzubillah masuk neraka, maka akan ada satu pengisytiharan, ya, untuk menyembelih ruh kita, ruh yang mati. Kita dah mati, ruh keluar kan, ruh tu lah. Roh idhafi dia panggil, roh hayawani. Roh itu tidak kekal, tidak bertahan di akhirat, tidak mampu untuk menikmati nikmat syurga yang luar biasa. Ruh itu tidak mampu, ya. Dia mengikut badan kita, seperti mana badan kita juga akan luntur, akan musnah. Ruh itu juga dia tidak bertahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kumpul semua roh-roh ini dalam bentuk kibas, ya, dengan satu bentuk kibas yang besar, kemudian akan disembelih dengan disaksikan oleh penghuni syurga, disaksikan oleh penghuni neraka. Inilah ruh kamu di dunia dulu. Dia tidak ada bertahan lagi di akhirat, maka dia akan disembelih. Itu ada sebut dalam kitab Aqidatun Najim, kitab tauhid, kisah ini lagi lah, ya. Itu ada sebut dalam tu, ada kenyataan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ruh. Yang kedua, ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni adalah merupakan hakikat
diri kita yang sebenar. Dia adalah jasad halus. Sebab itu kita panggil kita ni adalah jasmani. Al-jismu wal jasman wal ajsam. Satu jisim, dua dan lebih. Kita ni yang dua jisim. Singular, dual, plural, orang putih kata, ya. Jadi kita ni masuk dalam dual, dua. Jasmani, ada dua jasmani. Ya, jisim luar, jisim halus. Jisim halus itulah yang dia panggil sebagai ajbuz zanab. Dia tidak binasa. Ya. Dia kekal. Disebut dalam kitab, dia kata sebesar lenga. Dia tu besar lenga, ya, ada dengan kita sebesar lenga. Ya, itu ada urusan dalam ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, ilmu kebatinan dibicarakan bab ini, soal ini, ya, yang paling penting sekali. Jisim ni, mana dia halus, kita ada dua jisim, jisim kasar sekarang, jisim halus, ajbuz zanab. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dia punya rupa yang sama seperti kita, bentuk rupa, ya, exactly, ya, 100% dengan kita. Itu artinya ajbuz zanab. Kemudian jasad yang ketiga, jasad nabi-nabi tidak binasa. Ya, jasad nabi-nabi tidak binasa. Kalau di luar ini kita lihat, kalau kita pergi ke Topkapi, Museum Topkapi di Turki, Istanbul, ada tangan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Diberkerat tangan dia, kan? Ya, Nabi Yahya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria telah dibunuh. Ya, mereka telah bunuh dengan zalim. Ya. Jadi maka Nabi Yahya alaihissalam tangannya masih ada, jari-jari. Dia orang bubuh dalam sarung emas, masukkan jari dalam sarung emas, dia orang tebuk lubang-lubang jari-jari itu, kita boleh tengok lah, nampak jari, ya. Jari-jari itu masih seperti biasa, fresh seperti biasa. Itu artinya di mana mereka tidak binasa, ya. Begitu. Dan jasad para syahid, syuhada, para syuhada ni termasuklah para alim ulama, ulama akhirat, bukan ulama dunia, ulama akhirat, ya, di mana mereka juga adalah termasuk dalam kumpulan syuhada. Ya, syuhada, ya. Tuhan disebutkan dalam Quran, ya, idza kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi surah wa da'u syuhada'akum min dunillah. Kiranya kamu masih meragui dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkan satu surah. Tuhan challenge kita, ya, buat satu surah macam Al-Quran. Wa da'u syuhada'akum, seru para syuhada kamu. Syuhada di sini adalah para bujangga, ulama-ulama, ya, yang ahli dalam ilmu bahasa, khususan bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Arab saja, bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni ada tiga. Yang pertama bahasa Arab khusus secara amiyah, orang Mesir cakap, ya, secara kasar, cakap bahasa market kita kata. Yang kedua bahasa surat, ya, itu dia panggil fushah. Dan ketiga bahasa Al-Quran. Arab ni Arab Al-Quran, Arab fushah, Arab amiyah, dia ada tiga. Jadi Arab Al-Quran itu adalah semua orang Islam punya. Kalau Arab fushah hanya tertentu kepada orang-orang Arab lah, lebih kepada nasionalis. Bahasa amiyah, yakni bercakap di market, siapa pun boleh cakap betul. Ya. Tapi kalau bahasa Al-Quran, bahasa itu dikuasai oleh semua orang punya. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih punya bahasa Al-Quran. Ya, George Bernard Shaw, Sir George Bernard Shaw kata, ya, every man's library, dia kata. Al-Quran is every man's library. Ya, itu katanya. Jadi makanya kita ahli itu dipanggil syuhada. Ya, di mana para syuhada, jasad para syuhada ni tidak binasa. Ya, orang hafaz Quran
insya-Allah tidak binasa. Kan baru ni ada kemalangan jatuh daripada kapal terbang salah seorang pada Ustaz Idris ni dia hafid Quran, tak terbakar badannya, cuma rambut dia sikit dengan baju dia rambut sikit terbakar dengan baju badan dia fresh macam tu seorang ini satu dalil bererti bahawa orang hafid Quran ni dia terpelihara kekal jasadnya dalam kubur, tidak binasa. Itu antaranya lah sampai ke akhirat sampai terus tidak binasa, berlaku kiamat pun tidak binasa. Begitu jasad nabi-nabi, kemudian jasad para syahid. Samalah arash. Arash ni markas pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, headquarters pemerintahan tadbiran langit dan bumi. Bukan Allah duduk di arash, jangan salah faham pula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dengan makna istaula, di mana Allah menguasai arash itu secara langsung dan sebagai sumber pentadbiran langit dan bumi, markas pemerintahan Allah. Kemudian kursi macam saya duduk ni, kursi memang kursi sungguh wasi'a, kursi luas, kursi Allah itu sebagai lambang kuasa. Macam orang dapat buat dalam parlimen ni, buat kursi itulah dia jadi faham mudah dia faham. Jadi maknanya macam itulah kursi, bukan Allah duduk di kursi. Dia letak kursi itu sebagai lambang kuasa. Agung ada kursi, dia tak duduk kursi tu. Dia ada kursi di Istana Negara, di Balai Rum Seri dia ada dia punya kursi dia sebagai lambang pemerintahan, lambang ketinggian, lambang daulah, seorang raja. Itu sebagai contoh bagi kita faham. Kemudian luh ni adalah satu papan kenyataan raksasa. Di papan itu termaktub semua makdur, apa-apa yang ditakdirkan kepada makhluk. Seluruh makhluk ini di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah tiap-tiap suatu amat berkuasa. Maka Allah Taala takdirkan tiap-tiap makhluknya, sekecil-kecil, seseni-seni, unggas yang kecil, semut yang kecil pun takdir dia ada di situ. Luh mahfuz ada 6 takdir kalau ikut dalam ilmu tauhid, dia ada 6 takdir. Jadi takdir ni takdir yang kedua dalam luh. Satu takdir ilmi, dalam ilmu Allah, takdir ilmi. Ini Allah saja yang tahu. Allah buat. Contohnya takdir ilmi ini artinya dalam ilmu Allah Taala mengetahui apa yang dia buat, apa nak buat. Itu sebut dalam kalau kita mengaji sifat ma'ani, sifat kudrat, dia ada ta'alluq suluhi qadim, dia panggil ta'alluq suluhi qadim, itu ilmu Allah. Jelas bahawa Allah sudah mengetahui, sudah punyai kemampuan, sudah punyai kuasa untuk mencipta dan menjadikan. Itu kita panggil suluhi qadim. Bukan baru nak rancang, baru nak ingat, baru nak fikir, baru nak plan, bukan begitu. Terus sudah ada ilmu Allah. Macam kita kena banyak, kena ada planning. Nak buat apa benda, rumah kita kena buat plan dulu, baru boleh buat rumah. Allah tidak. Itu kita masuk dalam takdir ilmi, dia panggil yang kedua. Yang kedua takdir luh mahfuz, dipindahkan daripada ilmu Allah kepada luh mahfuz. Luh mahfuz ni dia ada dibagi dua. Satu bahagian yang boleh dimonitor oleh malaikat, khususan malaikat Mikail. Portfolio Mikail ni besar. Mentadbir perjalanan alam langit, bintang, bulan, matahari, nak jadi gerhana, angin, ribut, taufan, lautan. Ini bawah portfolio Sayyidina Mikail alaihissalam. Maka dia akan tengok daripada situ, dia panggil jadual, schedule, jadual, apa nak buat.
nak ambil nyawa siapa, dia pun tahu dah di pada situ. Sebelah lagi Allah Ta'ala tutup, itu Allah saja yang mengetahui. Itu Lauh Mahfuz. Ya, dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhin Mahfuz. Al-Quran sebut ayat akhir. Ya, ayat terang hati. Ayat tu ayat terang hati, ya. Bagus, insya-Allah. Baik. Dan apa nama Lauh, kemudian qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam pena, betul, pena, ya, untuk menulis takdir Allah. Di Lauh Mahfuz tu dia nak tulis apa-apa, nak tulis semuanya dikerjakan oleh qalam. Makhluk Allah yang pertama Tuhan bagi jadi adalah qalam. Qalam tu lah nak tulis. Jibril nak wujud, Mikail nak wujud, kalam tu dah tulis dulu. Bukan Jibril mari dulu baru kalam mari kemudian. Kalam mari dulu. Ya, untuk menulis takdir-takdir. Laginya syurga, neraka, al-ma'lum lah. Faham, ya? Inilah 10 jirim yang kekal secara aradi. Bukan kekal hakiki, kerana dia dikekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahawa tiada yang mengetahui ruh itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kita kena faham ruh, ya. Ruh ni, wa yasalunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilm illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu yang Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan, ya. Tidak diberikan kamu, tidak datangkan kamu ilmu melainkan sedikit ilmu kita. Kita tidak mampu untuk menyelam. Dia adalah urusan Tuhan. Artinya dia masuk dalam urusan ketuhanan yang kita tak boleh tahu. Ya, banyak urusan-urusan yang Tuhan jadi pada makhluk pun kita tak tahu hakikat, kan? Nak pergi cari hakikat Tuhan macam mana? Hakikat roh lagi-lagi tak boleh cari. Banyak urusan kehidupan ni, makhluk-makhluk di dunia ni yang Tuhan bagi jadi pun kita tidak tahu hakikat. Ya. Contohnya malaikat dijadikan daripada cahaya. Cahaya apa? Ya. Macam mana kita nak faham cahaya ni? Ya. Cahayanya sejuk, dia tak panas. Sebab tu kita banyak malaikat dia tak panas, sejuk. Yang kalau panas ni sebab ada jin. Jin Allah jadi daripada api, kan. Banyak jin yang kita import, banyak jin masuk, ya, panas. Ya. Ya. Kita kena bawa jin yang baik-baik lah duduk dengan kita, ya. Jangan bawa jin yang jahat-jahat duduk dengan kita. Ya, minal jinnati wan nas, yang tu jangan bawa. Ya, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang tu panas. Kalau malaikat ni banyak mana pun tak panas, kerana dia cahaya. Ya. Said Nursi, Badi'uz Zaman, seorang ulama Turki, ya, menjelaskan tentang cahaya ini, tingkatan cahaya. Ya, dan kita boleh lihat dalam surah An-Nur pada ayat 35, An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Masalul nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ila akhir ayat. Ayat ini memberikan suatu inspirasi kepada Al-Imam Ghazali untuk menyusun, mentafsir ayat ini menjadi satu kitab. Hampir 221 muka surat untuk nak saji makna ayat. Di situlah menjelaskan nur ini banyak. Kita mendengar dengan nur, kita melihat dengan nur. Macam mana kita nak baca apa, melihat, kalau tidak ada nur kita tak boleh melihat. Nur cahaya daripada mata kita, sebab dia panggil mata itu dengan ainun mata, ya. Yuk. Kita mendengar deringan bunyi yang kita dengar itu adalah cahaya. Itu dalam konsep cahaya, ya. Bila kita makan, kita akan terasa kesedapan 11 rasa di lidah kita. Itu cahaya. Nampak, ya? Kita nak bahasa macam tu. Macam mana kita nak faham tu, ya? Hakikatnya, ya. Perlu kepada cahaya. Banyak. Sebab itu mengatakan Allah punca, sumber. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah punca segala cahaya langit dan bumi. Maknanya segala bentuk cahaya yang dijadikan Allah dengan berbagai-bagai macam skup dan bilang dan kawasan dan juga wilayahnya yang kita tidak dapat mengenal hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Ya, klorofil yang kehijauan pada tumbuh-tumbuhan itu cahaya.
Ya, elektrik yang berjalan tu dalam dawai-dawai temaga tu kan. Itu cahaya. Ya, itu cahaya. Ini kita nak ambil faham. Jadi makanya dalam keadaan ini kita tidak boleh mengenal. Itu artinya bahawasanya Allah SWT itu yang dikatakan tadi roh, melainkan Allah Ta'ala. Jadi roh ini para ulama pula cuba mensajikan kepada kita dengan berbagai-bagai konsep roh, ya. Disebut sebagai roh apa? Malaikat ni ada, kita jadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai-bagai macam jenis roh lah. Yang pertama antaranya roh idhafi. Itu kita punya roh sekarang yang ada kat kita lah ni, yang kita boleh bergerak, boleh membiak, ya, boleh berjalan, boleh bekerja. Kita guna roh ni. Roh dia panggil roh idhafi atau roh hayawani, sama dengan binatang. Sebab tu manusia ni bagian hayawan. Manusia ni masuk dalam kumpulan hayawan. Bezanya hayawanun natiqah, hayawan yang berakal. Itu bezanya kita dengan binatang. Binatang yang lazimnya lah, ya. Jadi makanya kita guna satu roh, roh idhafi. Roh ni keluar, orang kapan kita? Habis, ya. Selagi roh ni ada pada diri kita, orang panggil kita manusia. Keluar roh ni, tukar nama al-mayyitu, mayit. Bukan mayat, mayit. Mayat bagai. Dengan pasal mayat, tapi kita orang Melayu kita mayat-mayat je lah. Nak pergi mana, pergi tengok mayat, pergi tengok bangkai. Ya, sepatutnya mayit. Nak pergi mana ni? Nak pergi tengok mayit. Ya, dia punya pronunciation dia tu boleh mengubah makna, ya. Masya-Allah. Itu. Jadi kita sebut mayit, tak apalah kata mayat, tak apalah. Dah kita dah terima orang biasa dah boleh pakai kata mayat dah dah. Ya, mayat tu artinya bangkai. Mayit, orang manusia yang sudah tidak ada ruh, itu kita panggil mayit. Boleh, ha? Faham je. Baik. Dan apa nama? Roh ni yang sangat utama bagi manusia, kerana itu roh idhafi ini disebut juga dengan jauhar awwalun, ya. Kerana roh inilah maka manusia dapat hidup bila roh tersebut keluar daripada raga jasad kita tadi. Manusia ini bersangkutan dengan mati. Itu kita panggil mati. Ya. Itu roh idhafi lah. Ya, bagi mereka yang sudah sampai kepada apa nama roh idhafi ini, merupakan roh sumber daripada roh-roh lainnya pun akan turut. Dia punca roh idhafi ini, dia sebagai punca roh bagi semua roh. Banyak dengan pecahan roh ni, fungsi-fungsi dia berbeza, ya. Seperti kita kata tangan kita pun gerak, kaki pun gerak, ya. Di mana duduk roh, ya, meliputi seluruh tubuh jasad kita, tapi fungsi-fungsinya berbeza, tak sama. Roh idhafi, ya. Kemudian ada lagi disebut oleh ulama roh rabbani. Roh rabbani ini roh yang dikuasai, yang diperintah oleh roh idhafi. Roh idhafi kontrol dia. Umumnya roh ini ada dalam bentuk cahaya yang berwarna kuning. Ya, warna kuning, dia diam dengan tak bergerak. Ya, bila kita berhasil menjumpai, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa, hati pun terasa tenteram, tubuh tak merasa apa-apa. Jadi roh ni perlu diberi suatu rangsangan. Rangsangannya adalah zikrullah. Bila kita zikir, utamakan zikir dengan berbagai-bagai bentuk zikir, roh ini akan jadi segar. Kita akan dapat satu ketenangan. Sebab tu Quran sebut dalam surah Ar-Ra'd, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan zikir saja hati boleh jadi tenang. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati boleh tenang. Ya, ni lah ruh ni lah. Boleh tenang. Nak tenang dia mesti dengan zikrullah. Perbanyakkan zikir. Hari-hari kita buat zikir. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali telah menyusun ada 11 jenis zikir yang kita kena buat hari-hari. Tingkatkan dia punya semaksima yang boleh, banyak, ya.
11 zikir. Saya dah sebut banyak kali lah, tak payah sebut lah. Tuan-tuan boleh buka dalam bimbingan mukmin. Bimbingan mukmin ada dalam tu, ataupun dalam Syiarus Salikin dalam juzuk yang kedua. Dia ada 2 jilid, 4 juzuk. Juzuk yang kedua, jilid yang pertama Syiarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dalam tu ada sebut zikir, amalkan 11 zikir hari-hari. Dia jadi macam jamu, kita buat macam jamu, hari-hari makan jamu, sihatlah kita. Amalkan zikir-zikir ini, kita akan jumpalah ketenangan inilah yang merupakan suatu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut begitu. Makanya di sini ini fungsi ruh rabbani ini begitu tinggi, dan dia mestilah dikawal, tapi dia dikontrol oleh roh idhafi. Atau usaha kita, roh idhafi, kita lah kena baca sendiri, nak baca Quran, nak baca zikir, nak sebut apa semua, nak berjalan, nak petik tu, tasbih tu, roh idhafi. Nampak tak? Itu paling penting. Kemudian lagi antara disebut ulama ruhani. Ruh ruhani, dia ada 2. Ruhun, ruhani, arwahu. Nampak? Singular, plural. Faham ya? Kita ada 2 ruh yang besar, tapi sebanyak banyak dia pecah banyak. Yang besar ruh idhafi, ruh insani. Itu 2. Ya. Ruh rohani ini dikuasai oleh roh idhafi juga, di mana manusia memiliki kehendak 2 rupa. Kadang-kadang suka suatu, tapi lain waktu dia tak suka. Nampak? Roh ni lah. Ada roh ni, kita ada 2 pilihan. Bila ada roh ni dengan kita akan ada 2 pilihan. Ya, nak buat tu, nak buat ini. Maka tu kita perlu kepada ada 5 anasir rohani ini yang Tuhan bagi kepada kita. 5 anasir. Ya, yang pertama dia panggil ikhtiar. Betul tak? Yang ni Tuhan nak tanya di akhirat besok. Pasal apa hang tak sembahyang? Nampak? Pasal apa hang buat kerja haram? Ikhtiar kita ada. Kita tak pandai pilih. Ikhtiar ni artinya usaha memilih. Ya. Tuhan pun pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Al-Quran sebut. Tuhan kamu yang berkehendak, lagi Tuhan kamu yang memilih. Nampak? Tuhan memilih. Nama Allah Mukhtar. 99 nama, ada nama Mukhtar. Artinya Allah sendiri pun memilih kita. Pilih nak jadi apa, nak jadi apa kita. Ikut kepada kehendak kita. Jadi dalam sifat ma'ani, sifat kudrat, ta'alluq, qabdah, daripada genggaman. Kita ni dalam genggaman Allah. Ya, mungkinat. Seluruh alam langit bumi ini dipanggil mungkinat, duduk dalam genggaman Allah. Kerana Tuhan nak pilih, nak bagi apa? Ada syurga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Betul tak? Sebab itu Allah bagi kita suatu insting, suatu naluri yang kita tak nampak. Dipanggil apa? Ikhtiar. Pertama. Yang kedua, kita ada idrak, kehendak. Ya. Idrak, kehendak. Kita ada kehendak. Ya, kuat kehendak ini. Kehendak ini bergantung kepada ikhtiar. Baru datang kehendak. Saya nak itu, saya nak ini, kehendak. Nak buat itu, nak buat ini. Saya tidak mau itu, tidak mau ini. Datang daripada sifat idrak, insting yang kedua. Yang ketiga, dia panggil wiswas. Nama jin tu wiswas. Kita yang terima tu panggil was-was. Kena ada 3 ni. Tak ada penting, kita tak boleh bergerak. Was-was penting. Kalau tak ada was-was, tak ada pilihan. Betul tak? Ya. Macam binatang. Ya. Kalau lembu kambing makan rumput, mana ada pilihan? Dia tak ada was-was. Dia tak ada ikhtiar. Dia tak ada idrak. Ya. Maka tu bagi rumput, dia makan. Dia tak tanya rumput tu main mana kan? Adakan rumput tu dia makan. Ini kita tidak. Kita cerewet. Ya. Kalau nak makan ayam pun sampai berpuluh-puluh macam jenis masak ayam lah. Ya. Tu lah, ada satu kedai di mana di Pulau Pinang kita, di Belah Seberang ya. Masya-Allah, Belah Seberang ya. Subhanallah. Dia punya ayam dia ada 16 macam jenis ayam. Dia masak ayam 16 jenis. Saya kira aish. Sampai kita tak tahu nak makan yang mana satu. Nampak tak?
Merah dia dapat 5 macam merah. Merah tomato, merah cabai, merah Allah. Ini kenapa macam wujud ni? Kerana ada sifat ikhtiar, ada sifat idrah, ada sifat waswas. Nampak? Nampak? Ini insting kita kena kenal. Itu lebihnya tadi, hebatnya manusia ni pun ada. Dan yang keempat, kita ada akal. Tuhan bagi. Nampak tak? Akal pun ada 5 kan? Ya. Di sini ada 3, di sini ada 2. Nah. Sini ada 3, sini ada 2. Masya-Allah. Ada dia. Punya jelas. Kalau buat salah lagi tak betul ya. Sebab tu kita patut bila buat salah, hamba tu akan diazab oleh Allah. Sebab Tuhan bagi kat kita ya naluri yang cukup luar biasa. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui kamu tidak tahu, Allah Taala kepada malaikat. Ataj'alu fiha. Nak buat apa depa ni? Ya Allah. Ya, yang kata khalifah ni. Allah nak explain tak boleh unexplained. Nampak tak? Tak boleh terang orang malaikat tak boleh faham. Dia tidak ada cara akal fikir macam kita. Dia tidak ada akal fikir. Malaikat mana ada akal fikir? Kalau ada fikir jenuh kita. Banyak orang tak makan. Mikail stop block, jangan tak rezeki. Banyak orang tak sembahyang kan? Malaikat Mikail itu orang tak rezeki kita. Ya? Rezeki cari kita, bukan kita cari rezeki. Maut cari kita, bukan kita cari maut. Ingat dua perkara ni ya. Yang cari kita rezeki, yang cari kita maut. Yang lain kita kena cari. Faham ya? Jadi makna kata bila kalau malaikat ada akal fikir, jenuh kita. Mikail portfolio dia kata jangan hantar mari. Nampak? Depa ni semua tak sembahyang, jangan bagi. Nampak? Jenuh. Tapi tidak. Dia jalan terus. La ya'sunallah. Mereka tidak akan durhaka kepada Allah. Dia jalan tugas dia. Hang baik ke hang tak baik, rezeki hang Tuhan suruh sampai aku hantar. Itu dia. Nampak tak? Ya. Itulah pentingnya kita ambil kira ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itulah kita ada akal. Yang kelima, kita ada ihsan. Nampak tak? Kita ada ihsan di sini artinya kita ada perasaan yang antaranya masuk perasaan ini perasaan sayang. Kita ada sayang. Paling penting sayang. Nampak tak? Kita pun kena cari sayang lah. 3 sayang kena cari. 3 sayang. Nampak tak? Ya. Pertama, sayang kita kepada perpaduan ummah. Itu sembahyang Jumaat. Sebab tu kena suruh sembahyang Jumaat. Nak dapat sayang tu dalam sembahyang Jumaat. Kita mari sembahyang Jumaat ni untuk nak cari kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang saja umat Islam boleh mencapai kejayaan. Umat Islam akan mendapat kemenangan. Umat Islam akan mendapat kekuatan. Umat Islam akan peroleh kebahagiaan. Sebab Tuhan sebut sendiri, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Itu dia para sahabat Nabi, pejuang-pejuang Islam zaman keemasan. Ya. Amat keras kepada kekufuran, bukan marah kau orang kafir dah. Sebarang bentuk kekufuran memang akan menjadi satu perkara yang amat dibenci oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Para sahabat Nabi itu cukup jaga sungguh. Tidak ada masuk unsur-unsur kekufuran, ya, sama ada kufur i'tiqadi atau kufur amali. Dua-dua kufur tidak ada kat mereka. Nampak ya? Ini para sahabat. Ya, ruhama bainahum, sesama mereka punya kasih sayang. Nampak? Itu dia boleh kuat. Kita pun hari ini kena pupuk kasih sayang. Nak buat kasih sayang kena berpadu lah. Tak berpadu macam mana nak kasih sayang? Berpecah sampai 3-4 puak macam mana? Macam mana kita nak sayang? Itu kita kalah. Kita jatuh. Ya, pasal kita tak sayang. Kita tak pupuk kasih sayang. Sayang tu Tuhan bagi kat kita. Ya, ada. Itu boleh kata insting naluri. Bila sayang kita akan buat satu perkara yang kita sayang tu kita akan buat sungguh-sungguh. Kepada orang yang kita sayang kita akan jaga sungguh. Masyarakat yang kita sayang kita akan berada sungguh. Nampak? Betul tak? Inilah naluri kita yang 5. Allah akan tanya di akhirat besok. Sumal tusaluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari bila tiba pada hari yang demikian itu, di mana hari akan dihisab, di mana mereka akan ditanyai oleh Allah. Setiap nikmat kita akan ditanya oleh Tuhan. Ini 5 perkara.
Ya, masa tu kita tak kata takdir, nak buat macam takdir, nasib, tidak ada. Orang Islam dia tak cakap macam tu. Nasib kita nak buat macam mana? Nasib tu ada dalam kamu. Betul kamu tak jalankan nasib tu sendiri. Ya. Boleh faham. Baik. Kemudian nafsu rohani, roh rohani ni ada lagi antaranya dia duduk di bawah 4 nafsu. 4 nafsu kontrol dia. Nafsu ni. Ini pengajian. Pertama nafsu lawamah, yang kedua nafsu amarah, yang ketiga nafsu sufiyah, yang keempat nafsu mutmainnah. Empat nafsu pegang ni. Ruh rohani ni. Ruh rohani ni dia ada 4 nafsu. Pertama nafsu lawamah. Nafsu ni sentiasa selesai dulu. Nafsu yang menyesal dulu pendapatan. Nampak tak? Pepatah dia katakan menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Nafsu ni suruh kita selesai dulu. Masuk waktu dia suruh sembahyang. Amarah dah kena order. Nampak tak? Dia suruh ya. Amarah dapat management. Ya. Dia kata ke amarah, suruh dia ni sembahyang. Lawamah. Kita kena kontak dia dulu. Dia kena ada link dengan dia. Tu kita orang zikir ni ada goyang kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita link nafsu amarah tu dengan lawamah. Silakan muazzin memandangkan azan, silakan. Assalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasaru wa wala wa ba'd. Kita sambung lagi ni, bab roh ni panjang Dia kena buat banyak satu kuliah asing pula untuk dia saja lah. Nak kupas tu roh. Jadi kita hanya sebut tentang berkaitan dengan bab akidah yang kita mengaji ini. Maka perkara yang wajib diiktikadkan itulah di antaranya bahawa tiada yang mengetahui hakikat roh melainkan Allah SWT saja. Kemudian yang ketiga, mati itu dengan perintah Allah yang pasti dialami oleh setiap makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut, Al-Quran kata. Tiap-tiap yang bernyawa. Ya, kul mujma' dia panggil, ya, bukan kul jami', kul mujma'. Kerana Allah tak mati. Sebab dia kena hati kan. Kul ni bukan pukul semua ya. Kul ni tiap-tiap. Tiap-tiap sini makna kata yang lain daripada Allah SWT. Kul mujma' dia panggil, ya, bukan kul jami' ya. Kalau kul jami' semua. Mujma' ni sebahagian antaranya makhluk-makhluk Allah lah yang diberi nyawa, semuanya akan mati. Ya, melainkan yang mana Allah kekalkan dia tidak mati lah. Contohnya malaikat-malaikat yang 4, ketua malaikat yang 4 tadi tak dimatikan. Walaupun ada riwayat mengatakan Israel pun mati juga. Ya, ini khilaf para ulama lah. Baik, maka itu mati memang berlaku. Bahawa malikal maut akan mengambil segala roh. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Al-Quran sebut kan. Kemudian kamu akan dimatikan oleh para malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengambil nyawa, iaitu malak, dipanggil malaikatul maut. Portfolio di bawah Sayyidina Israel alaihi salam. Yang mana yang VIP ini Israel ambil sendiri. Hamba-hamba Allah yang VIP Allah ambil sendiri. Dia ambil melalui Israel ya. Kalau lain daripada VIP, malaikat maut, ramai malaikat maut ni dia ada di bawah portfolio Sayyidina Israel alaihi salam. Faham ya? Jadi mari kita masuk jadi VIP ya. Jadi VIP. Baru Israel kita akan jumpa Israel sendiri. Satu penghormatan kepada orang-orang yang beriman yang soleh. Ya. Dan lagi bahawa roh itu selepas kematian badan dinikmatnya atau diazabnya sehingga kembali kepada badan. Roh kita yang kita dikeluarkan daripada diri kita tadi ini akan kembali kepada badan kita. Roh mana ni? Bukan roh idhafi. Roh idhafi dia bawa disimpan dah. Roh insani. Tentu nak rasa roh insani ni bila kita tidur malam dia keluar. Tidur malam dia keluar. Kita pun matilah, mati pendek. Bila kita mati pendek, roh tu keluar.
Roh idhafi tak keluar, roh idhafi keluar di kapan kita lah. Nah, roh idhafi keluar. Maka tu kita orang apabila tidur batal wudu sebab hilang akal. Nampak tak? Sebab roh ni sudah keluar. Akal tak berfungsi lah. Ya. Ya, akal duduk di bawah roh idhafi. Ya, dia kontrol. Jadi kita pada begitu, jadi makanya apabila roh ini kita pun sedang on the spot dia masuk dengan sebegitu cepat pantas. Roh ni lah kita kena janakan, kita kena kuatkan dia sebab dia saja yang boleh berhubung dengan Allah. Allahu Akbar, khusyuk kerana roh ini berfungsi. Ni yang kata tadi, ini roh insani ini berfungsi, maka kita boleh khusyuk. Kalau tidak ada roh ini tidak berfungsi, tuan-tuan, maka kita tidak ada berhubung dengan Allah. Ya, nak fungsikan roh ni, tuan-tuan, kita lihat kepada hadis Nabi. Bagaimana Allah Ta'ala telah mengutus para malaikat untuk bawa amalan kita. Amalan subuh tadi, yang kita buat tadi telah naik waktu asak tadi. Asak dia pun naik. Malaikat asak pula turun, duduk tunggu kita sekarang ni. Besok subuh dia pun naik 2 kali. Yang sebut dalam Quran, yudabirul amra minas samai ilal ardi summa ya'udu ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Surah Sajadah sebut kan, ya, dibawa roh tu ke satu tahap yang begitu tinggi, malaikat bawa naik urusan Allah, antaranya amalan-amalan kita dalam satu jarak yang begitu jauh, 1000 tahun kalau kamu sehari di sisi Allah. Sisi Allah sehari, malaikat ni sehari. Kalau sehari itu kalau kita 1000 tahun jauh nak bawa simpan amalan tu. Naiklah langit pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kamu boleh lihat dalam mustakah hadis juzuk yang jilid juzuk yang pertama, buka mustakah hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri kan, ya. Tengok dalam tu ada satu hadis. Dia ada tujuh tahap. Sebelum Allah jadikan langit dan bumi, Allah jadikan 7 malaikat dulu. 7 orang malaikat Tuhan bagi jadi. Sebelum jadi langit bumi. Hadis sahih. Ya. Apabila sudah jadi langit bumi, tiap-tiap langit ada pintu. 7 malaikat ni akan tumbuh di pintu-pintu yang 7. Nampak tak? Amalan kita naik sampai pintu yang pertama. Kita tak kupas tu hadis tu. Masa panjang. Tak cukup kita nak perhabis bab kita ni. Ya, cuma kita bab layang ya. Kita boleh lihat dalam kitab. Mustikah hadis ya, ada sebut. Ya. Dia naik langit pertama sekali, malaikat kata hempuk balik. Sepuk balik di muka dia. Tu dia. Itu. Kenapa? Orang ni mati dalam dosa mengumpat, ataupun ketika hidup, ketika beramal, dia beramal ibadat tapi sifat mengumpat ada dekat dia. Kalau kita nak janakan kita punya yang kita tadi ini, roh ini, supaya dia roh yang kita roh insani ini, kita nak janakan dia supaya dia boleh khusyuk dalam sembahyang, kita kena jauhi sifat mengumpat, ribah. Kalau sifat tu ada dengan kita, memang sembahyang tu tak khusyuk, bohong. Nampak tak? Sebab amalan yang tidak khusyuk tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang pertama, malaikat tu tolak turun. Dia kata sepuk balik di muka orang yang sembahyang ni, orang buat ibadat ni, kerana aku tidak dibenarkan untuk menerima melintasi amalan orang yang mengumpat. Itu dia malaikat tu kata. Ya, itu dia. Yang kedua, orang ni begitu sangat-sangat mencari kemegahan dunia. Orang yang suka mencari kemegahan, hubbul jah wa hubbul mal, dia kata. Cinta kepada pangkat, cinta kepada harta. Orang jenis ni pun dia punya amalan tak naik, takat langit kedua. Orang yang ketiga ada penyakit hasad, dengki. Tu dia, nampak tak? Orang ada dengki, langit ketiga turun dah, tak naik. Lepas tak ada dengki, baru naik di yang keempat. Cakap tu sudah lah. Tak payah kupas lagi lah. Begitulah kita boleh buka sendiri baca hadis tu. Ada ya, hadis riwayat Muslim sahih dalam pustika hadis. Itu dia lah. Jadi 7 sifat kita kena buang. 7 malaikat tu tunggu kita, 7 sifat kita kena buang, sebab 7 tingkat langit amalan nak naik. Last sekali yang ke-7.
Orang ini tidak mencari keredaan Allah, dia cari keredaan makhluk. Apa-apa amalan dia buat, apa pekerjaan baik dia buat, semua itu untuk nak dapatkan keredaan manusia. Ya, bukan untuk dapat keredaan Allah. Hati, redalah. Itu langit yang ke-7. Yang bawah yang ke-6, riak. Orang dia buat amal ibadat dia semua riak, pamer, show off, bukan kerana Allah. Tidak ada maksud kepada Allah. Sebab tu kita nak sembahyang ni, elok kita sebut dulu secara ringan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar. Cantik. Baca pelan-pelan. Sebut dulu, kita zahirkan dulu, bagi dengar jiwa kita, nurani kita dengar. Nampak tak? Ilahi anta maqsudi, qasad kita hanya kepada Allah. Wa ridhaka matlubi, redamu yang ku cari. Nampak? Boleh. Allahu akbar. Cantik, insya-Allah. Ya, kita peliharalah kita. Itu sebagai contoh baik. Kemudian yang keenam, bahawa seseorang itu tidak akan mati melainkan setelah sempurna rezeki dan ajal sekalipun ia dibunuh, dan makna ajal itu ialah waktu yang ditakdirkan ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azali, yang mana seseorang akan selesai hidup padanya. Itu kita kena yakin, akidah kita kena ada. Apa dia? Orang yang nak mati ni, bila dia mati, rezekinya dah habis, ya. Rezeki yang 10 tu habis. Saya bisa sebut rezeki 10 Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat. Ada 10 rezeki, ya. Duit nombor 10, duit nombor 10, tapi kita buh nombor 1. Rezeki yang pertama apa dia? Islam. Rezeki yang kedua apa dia? Iman. Rezeki yang ketiga apa dia? Aman. Rezeki yang keempat apa dia? Sihat. Rezeki yang kelima apa dia? Afiat. Nampak? Rezeki yang keenam apa dia? Lapang. Sampailah yang ke-10. Yang ke-10 baru not fulus wal money. Nampak? Tapi kita rezeki duk baca duit, ya. Tak betul, ya. Rezeki yang paling utama sekali Islam, rezeki yang kedua iman, paling besar. Apabila dah habis rezeki ni semua, iman kita dah sempurna, Islam kita pun dah cantik elok. Nampak tak? Baru dia tarik keluar. Rezeki makan, minum, sihat, afiat boleh tarik keluar lah. Nampak tak? Malaikat-malaikat akan keluar. Yang duduk jaga kita semua pakat keluar. Malaikat hafazah semua ucap selamat tinggal. Nampak tak? Ya. Duduk sandar atas seat, pum jatuh ke terbang mati. Nampak tak? Gitu. Sebelum jatuh ke terbang tu, dia punya rezeki dah akad dah. Yang mati baru ni kan. Dah habis rezeki, 8 orang dia ambil sekali. Nampak? Dalam satu masa, satu keadaan, satu suasana, satu insiden, suatu accident. Itu kita nak faham. Macam mana kita boleh baca atau kerja-kerja Allah. Cantik, kan? Itu kena faham. Lagi. Yang ke-7, orang yang mati itu akan ditanya mungkar nakir tentang Tuhan, agama, Nabi mereka selepas mereka dikubumikan, melainkan jemaah yang tertentu. Ada jemaah yang tak tanya, malaikat tak tanya. Tapi dia mai juga. Datang dia datang. Mungkar nakir akan datang. Tinggal lagi ada yang dia tanya, ada yang dia tak tanya. Nampak? Tak dia. Ada yang dia tak tanya. Macam kita interview lah. Interview kerja, kan? Ya. Dia tak tanya, kadang dia tak tanya pasal kerja kita, dia tanya pasal lain, ya. Dia tengok sijil kita, dia tengok 1-2 perkara kita bercakap, dia dah boleh baca dah. Tak payah tanya. Nampak, ya. Saya dulu teringin nak jadi apa, suka kerja uniform, nak jadi askar dulu. Ya, minta second lieutenant. Interview, kan? Yang interview saya tu kenal lah. Interview saya tu, dia tak tanya apa pasal dia tak tanya pasal apa minat tentera. Nampak? Dia tengok cara saya bercakap, dia kata cuba baca Fatihah, nak dengar. Dia baca Fatihah. Nampak? Saya pun baca lah Fatihah habis. Sedap baca dia, okey. Cuba terang makna Fatihah sikit. Macam nak jadi ustaz pula dah. Rupanya kena jadi ustaz, kan? Kat situ dah nampak. Hang ni kena jadi ustaz, tak boleh jadi kenal, tak boleh tentera, betul, dia pun hambak lah kata. Bagus. Di mana you ngaji dulu? Kita pun hambak dulu ni. You kena jadi ustaz, jadi tentera apa dia kata. Nampak? Tapi lulus lah, pas, dapat.
Ya. Tapi tak mau jadi jugalah sebab orang tua tak berkenan. Betul minta pula inspektor. Nampaklah. Pergi inspektor. Nampak. Lulus juga. Sama juga. Dia tak tanya pasal inspektor, pasal polis. Tanya pasal lain. Ya. Tanya pasal mazhab. Masya-Allah. Nah. Mazhab. Dia berkata begitu ya. You jadi ustaz. Bagus ya tak. Nampak. Ya, tak baca inspektor lah dia kata. Sakit. Jadi ustaz bagus. Ya. Rupanya betul ya. Allah dah tok. Dua-dua interview kena jadi ustaz. Jadi ustaz semua. Ya, tapi kerja lain lah. Saya kerja di Suruhanjaya Pelabuhan. Ya, itu tugas saya lah. Habis cerita lah. Faham ya? Baik. Jadi makanya dalam kubur ni mungkar nakir akan datang. Kalau dia datang dalam namanya mungkar wa nakir, man rabbuka. Siapa Tuhan? Tapi dia datang dalam Bashir wa Nazir, ada dua nama. Dia tak datang, dia kata kami Bashir, ini Nazir. Dia tak tanya. Nampak tak? Allah sampaikan salam kepada kamu. Nampak tak ya? Dan tidurlah kamu sebagai tidur pengantin. Sampai ketika saatnya kamu akan dibangunkan, akan digerakkan. Nampak tak? Itu dia cakap tu ya. Ya, cuma welcome kita. Datang juga. Tapi dalam keadaan mana? Rupa yang cantik, keadaan yang berbeza ya. Termasuk amalan-amalan kita semua akan datang penuh, bukan kita cakap mungkar. Jadi nama dia pun diubah. Bukan lagi mungkar, bukan nakir lagi, tapi nazir wa bashir. Itu dua nama yang akan jelma kepada orang-orang yang salih dan kubur. Faham ya? Itu kata tadi. Baik. Maka dikata yang ketujuh, kemudian yang ke-8 dan kok kita perhabis sikit nah. Yang ke-8, bahawa setengah daripada mereka yang mati diazab di dalam kuburnya dan setengah mereka dalam makanan nikmat. Itu kita dapat lihat dalam hadis Nabi di bawah tu dia kata, ana Aisyah summa sajada wa huwa duna sujudil awal summa sarafa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu an yaqula summa amarahum an yatatawwa'u min 'adzabil qabr. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Aisyah ada ambil sikit ambil tengah. Kemudian Rasulullah sujud pada saat khusuf sembahyang gerhana matahari. Nabi sujud lama. Kurang sedikit daripada sujud pertama. Lama tu Nabi sujud dalam sembahyang gerhana matahari. Bila selesai, Rasulullah pun bersabda sebanyak mana yang Allah kehendaki ia bersabda. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka berlindung daripada azab kubur. Nabi habaq, berlindunglah kamu daripada azab kubur. Tu bila lepas pada sembahyang gerhana matahari ya. Dan ada hadis lagi, an Asma binti Abi Bakr falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa athna alaihi summa qala ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu min fi maqami hadha hatta al-jannah wan nar wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur rawahu al-Bukhari atau kama qala ya. Daripada Asma binti Abu Bakar, apabila Rasulullah SAW selesai daripada sembahyang, beliau memuji-muja Allah kemudian bersabda, tiada sesuatu yang aku belum pernah lihat melainkan aku lihat pada kedudukan aku ini sehingga syurga dan neraka Allah Ta'ala perlihat pada aku dan diwahyukan kepada aku bahawa kamu dikenakan fitrah kesusahan dalam kubur. Nampak tak? Antaranya dalil mengatakan kita akan ada taman syurga, na'udzubillah, jurang neraka. Sebab itulah bila sembahyang mayat ni, imam akan baca doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la ta'al qabrahu hufran min hufarin niran. Ya Allah, engkau jadilah kubur ya, kubur hamba Allah yang meninggal ni ya, taman di antara taman syurga. Janganlah engkau jadikan kuburannya jurang antara jurang-jurang neraka ya. Faham ya? Kubur itulah jadi taman syurga, kubur dia jurang neraka. Nampak? Antara orang yang dapat taman syurga ni siapa tuan-tuan? Orang yang mati dalam ketika menuntut ilmu. Ilmu yang fardu ain. Bukan semua ilmu ni ilmu yang fardu ain saja. Mengikut riwayat Anas bin Malik hadis Nabi ya. Ada sebut. Dia kata ilmu yang berkaitan dengan fardu ain atas kita. Fardu ain 3 lah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh ataupun ilmu halal wal haram, dan yang ketiga
al-mutasawwif. Tambah lagi Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar. Tambah dengan ilmu sirah. Sirah sebab kita ada sebut dalam Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan sebenarnya engkau tahu nikmat ke atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini empat modul yang kita kena ikut. Ya. Dia panggil rule modul yang hebat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang 5 tak masuk. 4 ni saja. Ya. Boleh jadi nabi walaupun kita bukan nabi. Ya. Syekh Idris Al-Marbawi sebut dalam kitab dia Bahrul Mazi, ya. Barang siapa yang simpan hadis Nabi, hadis Sunan At-Tirmizi, antara kitab hadis yang lengkap, yang teratur, yang susun dengan rapi, Sunan At-Tirmizi, Sahih Tirmizi, ya. Barang siapa simpan kitab di dalam rumah, seolah-olah ada Nabi dalam rumah. Itu dia. Seolah-olah ada Nabi dalam tu. Sebab semua ajaran Rasulullah dijelaskan dalam hadis-hadis yang dibentangkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Boleh. Contohlah, beli di rumah. Saya ni pergi cari Bahrul Mazi, satu set dalam rumah kita. Nampak? Lebih kurang dalam 800 ya kot. Agak ada 800 sikit, bukan banyak mana nak. Tu nak. Tahu dalam rumah. Sekarang sudah ada Rumi pula. Dulu tak ada Rumi, ya. Arab Jawi, sekarang dalam Rumi. Ustazah Nur Aini Abu yang usaha, bagus. Boleh dalam rumah. Tuan-tuan boleh baca semua. Ada penerangan syarah-syarah yang diberi khas oleh Dr. Al-Allamah Idris Al-Marbawi rahimahullah. Boleh, baik, sambung. Kemudian lagi yang kata tadi ini, ya, yang ke-9 mereka dibangkit kepada hari kiamat. Kita akan bangun balik hidup semula. Kan? Bahawa mereka akan dihisapkan atas segala amalan mereka, melainkan mereka yang dimasukkan syurga tanpa hisap. Yang ke-10, semua orang akan dihisapkan. Ya, di akhirat besok kita akan melalui satu penghizapan, 5 gelombang. Hizab ni dalam 5 gelombang. Yang pertama sekali dalam soal tanya. Pertama sekali dia akan suruh kita baca kita punya buku lah, ya, baca. Kedua, dia bagi kita dengar kita punya audio, Yang ketiga, dia bagi tengok video. Yang keempat, baru dia timbang atas mizan. Timbang. Nampaklah. Yang kelima, baru tanya tanpa terjemahan, tanpa penterjemah. Tuan akan tanya sendiri. Itu 5 gelombang. Di akhirat kita akan dihisab. Tapi ada hamba Allah yang tak ada hisab. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang terima kitab di tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sampai ayat ini Nabi dia baca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi akan baca doa sampai tengah ayat. Surah Insyiqaq, Insyiqaq, betul lah? Insyiqaq Ustaz. Itu ya. Ayat tu. Kalau tak betul tolong tegur tau lah. Kita baca ayat silap Hafid ni imam-imam kita insya-Allah ibu boleh tegur insya-Allah. Tu ya. Jadi kita ingat begitulah. Baca 3 surah. Surah Takwir, Infitar, Insyiqaq. 3 surah ni kalau boleh hafal tuan-tuan. Tuan-tuan hafal. Pertama surah Takwir, kedua surah Infitar, ketiga surah Insyiqaq. 3 surah ni hafal baca. Muslimah baca sembahyang malam. Bangun sembahyang tahajud lah. Baru kita boleh hayati surah ni insya-Allah. Bangun di akhirat besok ceria. Macam pesta. Orang bangun takut, dia bangun ceria. Nak jumpa kekasih dia Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Itu kelebihan 3 surah ni tuan-tuan. Baca dan amal. Ini ada hadis buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir akan jumpa lah. Dia yang saya cerita ni ya. Baik.
Banyak rujukan kita, kita kena rujuk, banyak membaca, baru kita akan jumpa semua-semua ni. Kemudian lagi, yang ke-10, bahawa mereka akan dihisap atas segala amalan mereka, melainkan mereka yang masuk ke syurga tanpa hisap. Yang ke-11, bahawa segala amalan mereka akan ditimbang dalam mizan, mizanul kubra, timbang raksasa, akan ditimbang. Di sini kita dapat rahsia dia bila kita buat kerja haji atau umrah, ketika kita sa'i, pergi balik. Di situ kita akan cuba zahirkan, inilah di antara rahsia sa'i. Dalam ibadat haji, ibadat umrah, orang sa'i, kita akan cuba bayangkan. Begini nanti di akhirat kita akan berlari pergi balik 7 kali, kerana kita nak tengok timbang kita. Timbang belah mana berat? Belah ni ke berat, belah ni ke berat. Nampak? Aku bisa sedekah satu orang, tak mana duduk timbang mana. Aku bisa sembahyang, sembahyang hajat ke sembahyang orang minta tolong, aku buat sembahyang hajat, di mana timbang duduk ada. Aku bisa sedekah pada satu orang, aku bisa buat baik satu orang, aku bisa tolong satu orang, sedekah, dan timbang mana duduk. Kita lari 7 kali, nampak? Ini sa'i saja. Jangan tak tahu, rahsia sa'i, bukan hikmah, rahsia sa'i. Hikmah dia tahan sabar, tahan uji, jangan putus asa. Itu sa'i. Nampak tak? Bukan saja lu sa'i, orang tak mengaji, tak tahu perkara-perkara dulu ni, jadi makan angin. Dia umrah jadi makan angin lah. Tu dah. Balik kata aku dah sa'i. Pasal bang sa'i tak tahu. Lepas kita suruh berjalan pergi balik, aku berjalan. Tu dah nak. Kena tahulah rahsia dia, carilah hikmah dia, nampak Bawa balik mah baru jadi mabrur. Tak tahu rahsia, tak tahu hikmah, macam mana nak jadi mabrur? Nampak tak? Tu dia. Tu. Tu dia. Baik. Sambung lagi yang ke-12. Bahawa sekalian mereka itu akan melalui as-sirat. Titian di syurga, sirat dia kata neraka ni, ini satu jambatan. Jambatan ni confirm semua orang kena lalu. Jambatan Pulau Pinang tak mau lalu tak apa. Jambatan ni confirm semua orang. Nabi pun kena lalu, umat ikut kan. Dia ada tadi ni, dikatakan dalam satu riwayat dia ada 3,000 tahun perjalanan, 3,000 tahun, setahun 1,000 kita naik, 1,000 mendatar, 1,000 turun. 7 kantara, 7 stesen. Stesen pertama tanya tentang akidah, stesen kedua tanya tentang salat, stesen yang ketiga tanya tentang zakat, stesen yang keempat tanya tentang puasa, stesen yang kelima tanya tentang haji, stesen yang keenam ditanya tentang mandi junub. Stesen yang ketujuh tanya tentang darah. Pernah tak kamu lukakan orang? Pernahkah kamu luka bunuh orang? Nampak? Pernah kamu sepak orang darah? Semua tu dia tanya stesen yang ketujuh. Lepas 7 stesen tu selamat kita. Itulah jambatannya. Dia kata tadi ni keadaan orang yang berjalan pula, dia kata kumpulan yang pertama sekali yang berjalan ni macam kilat yang menyambar punya cepat, golongan kilat. Golongan yang kedua ni seperti tiupan angin yang kencang. Golongan yang ketiga seperti kelajuan kuda lumba yang berlari. Bagi kumpulan yang keempat macam burung terbang punya pantas. Golongan yang kelima macam orang sedang berlari kencang, berlari. Kumpulan yang keenam macam berjalan kaki. Kumpulan yang ketujuh dia melintas dalam keadaan kerap jeri, saat dia duduk, saat dia berdiri, saat duduk tak larat lah. Macam orang tua je lah. Ni kumpulan yang ketujuh. Kumpulan yang ke-8 di mana mereka berjalan atas muka-muka mereka sendiri. Jalan atas muka, Masya Allah. Orang berjalan atas kaki, dia berjalan dengan muka mereka. Kumpulan yang ke-9 dan ke-10, mereka ini ketinggalan langsung. Tergantung, tak boleh berjalan. Tergantung, cuma nak rebah je tu. Di bawah tu lidah neraka Jahannam. Bawah ada lidah neraka Jahannam duduk tunggu, nampak tu. Kemudian kumpulan 7 yang ke-10, antara 7 yang ke-10 ni, di mana mereka ini melintasi yang kadang kerap ada kerap diri, kadang-kadang mereka duduk, nampak dah, dan keadaan dahaga dan begitu penat. Dosa-dosa tadi terpikullah di atas belakang mereka. Nabi kita Muhammad SAW berhenti di atas sirat. Nabi berhenti, Nabi duduk tengok umat dia. Setiap kali baginda melihat seseorang daripada umat dia bergantung dekat titi, Nabi akan menarik tangan dia. Nabi cuba nak tarik tangan naik. Nampak? Tu dia Nabi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tu Nabi sifat kita,
amat berat menanggung penderitaan dan penderitaan kamu, ya. Dan begitu kepada orang beriman, begitu pemaaf, lagi pengampun, nampak, lagi penyayang Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke titi pun Nabi tengok jatuh terganyut, Nabi nak perang, tolong dia buat naik balik. Tu Nabi, itu dia. Dan kumpulan yang yang berjalan atas muka, nauzubillah. Sampai sahabat tanya, boleh berjalan atas muka? Berjalan kaki pun Tuhan bagi berjalan tu. Kalau Tuhan tak berjalan, jalan kaki betul berjalan. Kan banyak orang ada kaki tak ada jalan kan, tak? Dia lah. Kena stroke habis nak jalan pakai apa? Pakai kursi roda. Nampak? Itu dia. Di akhirat macam tu juga. Orang-orang ni Allah tidak benarkan, tidak izinkan dia jalan kaki, dia kena jalan dengan muka. Nampak tak? Dia muka. Orang jalan dengan muka ni pasal apa, tuan-tuan? Di dunia tak jaga lidah, tak jaga mulut. Lidah. Mengikut buka dalam hadis yang ke-29, hadis Arba'in, hadis 40. Kita hadis 40 semua orang ada kan? Boleh baca kan? Cuba tengok hadis yang ke-29. Hadis daripada sahabat besar Muaz bin Jabal. Yang penghabis sekali Nabi kata, wahai Muaz, kamu tolong carilah pengawal bagi segala perkara. Semua perkara kena ada kawalan. Cari kawalan dia. Nampak tak? Ya. Sembahyang, puasa, zakat, haji, jiwa kita, nurani, masyarakat, urusan perdagangan, perniagaan, urusan muamalah, urusan munakahah, keluarga apa semua ni, dia kena ada kawalan. Kalau tak ada kawalan tu, habis semua rosak. Muaz pun bermung, apa dia ni? Nabi pun pegang lidah. Kufa alaika hadza, Nabi kata. Ni, hang jaga mulut elok, nampak tak? Dengan kerana mulut ni lah banyak orang yang mana mereka berjalan neraka dengan muka mereka, tertomuh muka di rantai, nampak tak? Api neraka, lidah itu dia, nampak. Imam Ghazali bentang, lidahlah satu anggota yang paling banyak mudah berbuat dosa. Ya, mudah berbuat dosa, tuan-tuan. Lidah juga yang boleh mengawal kita segala-gala. Jaga lidah. Nampak, lidah kamu, harimau kamu. Ada patah kata, dia boleh dirimau. Dengan lidah kita tu orang tengok kita macam harimau. Nampak tak? Perangai macam harimau kan? Dengan lidah juga orang tengok kita sebagai seorang yang sangat penyayang. Dia ni semua bagus dia ni, tapi mulut dia teruk sikit. Walaupun perangai elok, ada kedudukan, ada pangkat, semua bagus, tapi orang kata dia ni semua bagus tau orang ni, tapi satu yang mulut dia. Nampak? Tidak. Macam orang tanya kepada Umar bin Auf, ya. Umar kan dia cengih sikit, dia bercakap outspoken. Person is outspoken, dia bercakap terus terang, tak ada lindung-lindung tau kan. Kalau benda tak betul, terus dia abang, direct, tak ada bunga-bunga ya. Tak ada burdah-burdah, tak ada. Tahu tak? Umar tu punya cengih. Ketika Abu Bakar nak mangkat, Abu Bakar panggil 6 orang sahabat, dia tanya, nak lantik siapa nak ganti aku? Umar panggil, Abu Bakar panggil 6 orang tanya, termasuk dia panggil Abdurrahman bin Auf. Dia kata, hang cukup perhati tengok sahabat-sahabat kita, hanya aku cadang Umar boleh ganti aku. Abu Bakar kata, aku rasa ni aku nampak lagu Umar lah boleh ganti aku. Dia kata betul, Umar bagus semua, tapi mulut dia sikit, dia cengih yang tu aja. Dia tak kata lah Umar tu mengumpat lah. Umar semua bagus dia dah, nampak? Dia dah. Semua kena belakang, tapi satu aja, mulut dia sikit. Dia outspoken, dia bagi betul-betul. Tak ada bunga-bunga. Baguslah gitu kan. Biar kita itu jadi hipokrit. Orang yang hipokrit ni duk cakap bunga-bunga apa semua dia. Tidak. Kita buat terus. Bagus. Anak dia pun Hafsah. Hafsah apa macam tu juga. Hafsah ni segak, cantik macam bapak dia. Nampak? Tapi dia punya mulut, ya Allah. Mulut dia cukup lantang macam bapak dia. Lantang tu bagus ya. Dia suka betul terang. Dia bercakap dengan jelas. Tak ada nak lapik-lapik punya sudah tu lah. Tapi kita tak boleh lah begitu juga lah. Terus-terus pun tak boleh lah. Ada orang tak boleh terima, biarlah. Kita tegur terus-terus tak boleh lah. Kita kena bawa dengan layang lah sikit lah. Itu dia. Dia macam tu lah contoh yang kita nak faham. Jadi makanya itu di antaranya kata tadi ini, di mana mereka ini akan diberi Allah. Baik. Yang ke bawah neraka itu
bahawa mereka akan mendapat syafaat bagi segenap orang mukmin akan meminum air daripada haud telaga Nabi. Yang ke-14 bahawa mereka akan mendapat syafaat pada hari kiamat, dan syafaat yang terbesar, syafaatul uzma, ya, di mana menyelesaikan hukum pada mauqif, menyelesaikan hukuman tergantung bagi umat terdahulu di padang mahsyar. Jadi syafaat ni ada penting, syafaat Nabi. Nak dapat syafaat Nabi banyak, yang pertama sekali kita kena banyak berselawat kat Nabi lah, rajin berselawat. Ke-15, neraka itu sebenar telah ada sekarang, tempat kediaman kekal bagi sekalian orang kafir. Mana-mana orang mukmin dirhaka dimasukkan ke dalamnya, dikekalkan di dalam neraka. Dia orang mukmin yang masuk dalam neraka dimasukkan dalamnya, tidak dikekalkan dalam neraka. Akan keluar bila habis dosa dia, setimpal dengan dosa dia, diazab, dia akan keluar daripada neraka masuk syurga. 16, bahawa syurga itu sebenar dan ia telah ada sekarang. Setengah ulama berpendapat tempatnya di atas langit. Orang kafir tidak sekali-kali dapat masuk syurga. Sungguhnya ia hanya tempat kediaman bagi kekal bagi orang-orang mukmin, ya. Mereka bersedap-sedap dan berbagai an-na'im al-mukim. An-na'im al-mukim, segala nikmat-nikmat dan juga kediaman mereka, kedudukan mereka dalamnya adalah kekal. Dan nikmat syurga yang paling lazat, yang paling besar, yang paling lazat, nikmat yang paling besar sekali adalah dapat kita melihat wajah Tuhan Ar-Rabbul Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, wujuhu yaumi idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Dalam surah Al-Qiyamah ada. Itulah yang kakak tu, insya-Allah kita akan sambung lagi untuk akan datang. Ini bukan surat 50. Sikitlah kita baca lagi 53 di bawah tu dan sambung kepada surat 54. Ya, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.